Bagaimana kita nak menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Kita kena faktorkan. Kita tengok contoh buku teks muka surat 21. Kita ada soalan A, B, C dan D. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, saya akan tunjukkan satu persatu. Okay, kita tengok soalan A. Kita ada X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan kosong. Pemfaktoran ni maksudnya kita nak buat yang kurung macam tu. Okay, sama dengan kosong. Kita nak buat macam itu. Ini mudah je. Boleh cepat dapat jawapan. Okay, pertama sekali kita tengok bentuknya dulu. Bentuknya kita dah dapat. Jadi kita tahu nilai di mana A, di mana B, di mana C. Jadi kita dah tahu, kita terus masukkan sahaja. Okay, kalau kat sini A dia 1. Okay, B dia adalah negatif 5. C dia kita tahu adalah 6. Okay, kita akan sama dengan, kita dapat X1. Okay, jangan tulis terus. Kita tulis dulu jawapannya. X1 sama dengan 3. X2 sama dengan 2. Okey, itu jawapan dia. Bila kita nak buat pemfaktoran, kita buat kurungan. Okey, kita buat kurungan dulu. Kita buat kurungan sebab pemfaktoran kita buat kurungan macam tu, sama dengan kosong. Kita ada X sini dan X di sini. Jadi kita kena masukkan ini di sini. Kalau jawapan dia 3, dia akan bertentangan. Kalau dia 3, dia akan jadi negatif 3 bila kita masukkan dalam kurungan pemfaktoran. Kalau 2, dia akan jadi negatif 2 dalam kurungan pemfaktoran. Kalau dia negatif 3, kita masukkan dalam kurungan itu adalah negatif 3 dalam kurungan pemfaktoran. Jadi kat sini kita boleh letak negatif 3. Yang sini, sebab sini 2, kita akan letak negatif 2. Ok, itu jawapan kita. Senang kan tak? Ok, kita cuba yang B. Soalan B, kita ada X kuasa 2 tambah 7/2X sama dengan 2. Ok, bentuk ini bukan bentuk umum. Kita kena jadikan dia bentuk umum. AX kuasa 2 campur BX campur C. Jadi kita hanya pindahkan 2 tu saja, dia akan jadi X kuasa 2 tambah 7/2X. Ni 2 pindah sini akan jadi negatif 2 sama dengan kosong. Kita masukkan nilainya. Okay, kita ada A1, B 7/2. Okay, dia bentuk pecahan. Kita tekan 7/2. Okey, kita ada negatif C, negatif 2. Okey, kita akan dapat jawapan dia. Ini adalah jawapan dia. X1 sama dengan 1/2. Kita nak masukkan dalam bentuk pemfaktoran, jadi kita tulis dulu jawapan dia yang ada. X2 sama dengan negatif 4. Jadi bila kita buat kurungan pemfaktoran, sebab kamera bagi nampak macam tu, sama dengan kosong, kita boleh letak X dan X. Kita tengok nilai yang pertama ini 1/2. Jadi 1 tu dia positif, dia akan jadi negatif 1. 2 itu kita naikkan ke situ, jadi 2X. Okey, yang kedua negatif 4, so kita akan jadi positif 4. Dia macam tu cara pemfaktorannya. Okey, selesai untuk soalan A dan juga B. Okey, contoh soalan A dan juga B. Kita pergi soalan C dan D. Okey, saya tulis kat sini lah. Okey, bila kita dapat soalan yang macam ini, tu saya cakap basic persamaan linear. Kena tahu macam mana kita nak ke kiri ke kanan melepasi tu. Kita kena jadikan bentuk ini adalah bentuk kita kena jadikan bentuk umum.
fungsi kuadratik tersebut. Okey, yang ini kita kena buat macam mana? X ini kena naik atas ini, 2 ini kena naik atas ini. Jadi okay, X tolak 4 sama dengan 2 punya sini 2, 5X tolak 24. Okey, selesaikan X kali X kuasa 2, X kali 4 tolak 4X sama dengan 2 kali 5 10, X tolak 2 kali 24 48. Okey, kemudian kita jadikan di sini semua kosong, jadi ini semua pindah sini. Dia akan jadi X kuasa 2 tolak 4X, ini pindah sini, tolak 10X tambah 48 sama dengan kosong. Okey, mana yang sama? X kuasa 2 tolak 14X tambah 48 sama dengan kosong. Kita dah dapat bentuk umum dia, bentuk A X kuasa 2 campur BX campur C. Baru boleh kita gunakan kalkulator macam mana nak kira, nak dapatkan nilai X tersebut. Nilai A dia adalah 1 sama dengan nilai B dia adalah negatif 14 sama dengan nilai C dia adalah 48 sama. Kita tekan tanda sama dengan. Okey, kita dapat X1, ini jawapan dia. X1 sama dengan 8 dan X2 sama dengan 6. Jadi bila kita faktorkan macam itu sama dengan kosong, kita letak X dan juga X, kita dapat X tolak 8, X tolak 6. Kita ada soalan yang D pula, macam nak selesaikan. Seperti yang tadi, kita kena jadikan dia dalam bentuk AX campur BX campur C. Kita kena darabkan Y darab Y, Y kuasa 2, Y darab 1 tambah Y, 2 darab Y, 2Y, 2 darab 1 2 sama dengan, okey, yang ini darab ni 2Y tambah 22. Yang ini pindah sini semua, so akan dapat Y kuasa 2 campur Y campur 2Y campur 2, ni jadi negatif 2Y. Ini tolak 22 sama dengan kosong. Kadang-kadang kita boleh selesaikan mudah je bila diberi persamaan yang umum tu kan. Yang ini yang tak tahu ni, ini akan yang menjadi masalahnya. Macam mana kita nak pindahkan jadi macam itu. Jadi kena satu-satulah. Yang ni sebenarnya belajar masa tingkatan 2. Tingkatan 4 ni pengukuhannya sahaja, ulang balik. Kita teruskan. Saya akan gunakan warna kuning lah bagi senang nampak. Y kuasa 2. Okey, sini ada Y, 2Y, negatif 2Y. So kita satukan Y tambah Y 3Y, Y tambah 2Y 3Y, 3Y tolak 2Y, 3 tolak 2 jadi Y. Jadi Y je macam tu. So kita ada lagi satu, 2 tolak negatif 22. So sini akan jadi negatif 20 sama dengan kosong. Okey, itu adalah persamaannya. Cikgu tadi kata ini X, cikgu ini Y. Okey, X dengan Y pun tak ada masalah. X, Y, Z, P, Q tak ada masalah. Dia benda yang sama juga dalam persamaan dalam fungsi kuadratik. Jadi kita masukkan aja nilai dia. A dia adalah 1. Di sini B juga 1. Dan C kita ada negatif 20. Kita sama dengan, okay, kita dapat Y1. Jangan kita letak X pula.
Y1 lah, sebab dia punya pembalik ubahnya Y. 4 Y2 kita dapat negatif 5. Jadi bila kita faktorkan gitu sama dengan kosong. Sini Y, sini Y, Y tolak 4, Y tambah 5 sama dengan kosong. Jadi begitulah. Begitulah bagaimana untuk menentukan punca persamaan kuadratik dengan kaedah form faktoran. Jadi bila kita dah faktor, baru kita tulis jawapannya yang ini. Inilah jawapan dia, puncanya. Dia punya jawapannya baru kita tulis X sama dengan 8, X sama dengan 6. Kita sebenarnya dapat jawapan dulu baru kita faktorkan. Tidak terjadi terbalik lah sebab kita guna kalkulator. Yang ini kita dapat Y1 sama dengan 4, Y2 sama dengan negatif 5. Itulah punca-punca dia. Okey, jadi harapnya dapat membantu. Kita akan sambung nanti satu lagi bagaimana kita nak menentukan titik minimum dan titik maksimum. Kita akan the next video. Okay, bye bye. Dapatkan diskaun sebanyak RM5 dengan setiap pembelian Casio Classwiz 570X. Untuk dapatkan link, sila klik pada description di bawah video ini untuk pergi ke Lazada Store dan masukkan kod yang disediakan ini untuk mendapatkan diskaun tersebut. Anda juga diberi penghantaran percuma serta dapatkan L-shape folder secara percuma juga. Jangan lupa klik, jangan tak klik